Selamat sejahtera kepada Mrs. Rozaini dan rakan-rakan yang menonton video kami. Nama saya Ming Jun bersama dengan Huisin, Brandon, Mingyuet, Michelle, Queenie dan Xuemin akan membentangkan topik kegemilangan kapal-kapal tradisional orang Melayu dan fungsinya. Ada 3 kelas kapal tradisional orang Melayu yang terdapat dalam zaman dahulu, iaitu kapal besar, kapal sederhana dan kapal kecil. Nama saya Chu Mingyue. Sekarang kita akan membincangkan tentang kapal jong yang digolongkan dalam kategori kapal besar. Apakah keistimewaan kapal jong? Ia dikenalkan sebagai kapal besar yang terawal pada zaman Kerajaan Melayu Jambi. Mengikuti penyelidikan kita, kapal jong yang terbesar telah mencapai 1,000 tan. Dan terdapatnya 2 fungsi utama. Pertama sekali, kapal jong telah digunakan sebagai sebuah kapal dagang untuk pelayaran di perairan alam Melayu, lautan luas dan juga perjalanan ke negara yang jauh. Salah satu kegemilangan kapal jong adalah kejayaannya dalam menyatukan jalur perdagangan Asia Tenggara yang meliputi Champa yang dikenalkan sebagai Vietnam, Ayutthaya sebagai Thailand, Aceh, Melaka dan Makassar. Penguasaan laluan rempah adalah sumbangan yang penting kepada ekonomi pada zaman dahulu. Satu salah tanggapan pada masa kini adalah bahawa teknologi barat selalu lebih baik daripada teknologi kita. Tetapi itu salah. Kapal jong ada 4 tiang layar, terbuat dari papan berlapis 4 serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis. Kapal jong boleh mencapai berat badan 1,000 tan, melebihi saiz kapal Portugis dan kapal-kapal lain di barat. Seterusnya, salah satu contoh kapal sederhana ialah kapal lancang kuning. Kapal lancang kuning mempunyai gelaran kuning disebabkan perahu pelancang kuning merupakan lambang kekuasaan kuning pada zaman dahulu. Ia mempunyai reka bentuk yang istimewa. Bahagian haluan kapal ini berbentuk naga berjuang dan bahagian butiran berbentuk naga bertangkap. Di samping itu, ia terdapat beberapa fungsi. Antaranya ialah sebagai kapal perang, kapal angkut dan sering digunakan oleh orang dari pantai timur Sumatera sebagai kapal kerajaan. Antara kegemilangan kapal ini ialah ia digunakan oleh sang sahpuba untuk melawat pelbagai tempat seperti dari Palembang ke Tanjung Pura, kemudian ke Pulau Bentang dan seterusnya ke Ruku dan ke Kuala Kuantan Minangkabau Sumatera di mana baginda telah diangkat menjadi raja di sana. Selain itu, pembesar Singapura dan Bentang telah menaiki sebanyak 7 buah kapal lancang untuk menghadap sang sahpuba di Palembang. Di samping itu, ia digunakan sebagai perahu resmi Kerajaan Siah Sri Indrapura. Kini, perahu lancang kuning hanyalah tinggal sebagai legenda dan diabadikan sebagai lambang pemerintah daerah Provinsi Riau. Selamat sejahtera semua, saya Queenie dari Kumpulan 5. Ada banyak perahu kecil di Malaysia dan salah satu adalah perahu kolek. Perahu kolek merupakan sejenis perahu tradisi yang digunakan oleh nelayan-nelayan di laut persekitaran selatan negeri Thai dan pesisiran pantai timur Malaysia. Ukiran atau motif corak perahu kolek itu biasanya menggabungkan corak unsur Melayu, Jawa dan terutamanya dari negeri Thai seperti bunga teratai, ular, monyet sakti dan kepala burung adaptasi dari sastra seperti burung singo atau singa paksi, iaitu satu makhluk berbadan singa dengan kepala burung dan paruh yang sedang mengamah seekor ikan. Perahu kolek bukan hanya berfungsi sebagai alat mata pencarian nelayan, tetapi juga menjadi kebanggaan tuannya kerana corak perahu itu dianggap sebagai satu masterpiece atau karya seni yang agung atas lautan.
Nama saya Wong Shen Min dan saya akan memperkenalkan jenis-jenis hiasan pada perahu kolek itu. Bangau ialah sekeping papan berbentuk seperti penyakut dan diletakkan di bahagian kiri kepala atau hadapan perahu. Fungsinya adalah untuk meletakkan layar semasa ianya tidak digunakan supaya layar tidak jatuh ke laut. Selain itu, okok terletak pada bahagian kanan hadapan manakala caping dianggap nadi pada perahu. Bangau mempunyai peranan sebagai simbol kebudayaan Melayu dengan laut. Nama Bangau diambil bersesuaian dengan sifat burung bangau yang suka duduk di atas kerbau sambil memerhatikan ikan di dalam sawah. Dengan ini, nelayan menjadikan Bangau sebagai simbol untuk mereka mencari rezeki di laut bagi mendapat tangkapan yang banyak. Dari aspek estetika, bangau yang berpasangan dengan okok dilihat sebagai objek hiasan untuk mencantikkan perahu. Bangau dan okok sering diukir secara nyata atau simbolik serta diwarnakan dengan warna-warna terang. Dalam konteks kepercayaan tradisional, laut adalah sebuah dunia yang mempunyai kuasanya tersendiri yang mana ia berkaitan semangat dan dewa baik dan jahat yang berada di laut. Justru itu, para nelayan meletakkan hiasan bangau sebagai perlindungan semasa di laut. Semasa Peperangan Dunia Kedua, tindakan kapal selam untuk menyerang kapal-kapal yang berlayar di perairan adalah puncanya kapal-kapal kayu lenyap di telan zaman. Berikutnya, pengangkutan yang menggunakan kapal-kapal dagang besar yang berenjin dan sistem pengangkutan darat yang bertambah baik mengakibatkan sistem perdagangan menggunakan kapal-kapal kecil dilupakan. Di Malaysia kini, kebanyakan kapal yang masih terus digunakan ialah kapal payang dan bot nelayan dengan kuasa enjin di sepanjang perairan Malaysia Barat dan Malaysia Timur.